sebahagian besar pada tajuk haji. Kemudian sebelumnya tajuk puasa. Sekarang kita masuk pada bab muamalat. Sempatlah saya buat beberapa nota, itu pun baru buat semalam sebab kesibukan yang amat-amat sangat sehingga tak sempat nak tengok sebenarnya. Di SKP sempatlah kita buat tapi nak sediakan nota untuk semua tu saya tak sempat. Cuma saya terfikir semalam, kalau saya seorang pun tak boleh buat macam ni, patutnya kita ramai-ramai lagi lebih cepat boleh buat. Jadi saya memikirkan mungkin saya nak ambil masa dalam sejam saja untuk muamalat yang saya dah buat ni, pattern yang saya dah buat ni. Kemudian selebihnya kita buat bengkel sama-sama kita untuk sama-sama kita selesaikan tajuk ni, tajuk-tajuk muamalat ni. Mungkin bila kita balik ke sekolah nanti, balik ke daerah masing-masing, adalah sesuatu yang kita bawa selain daripada di SKP saja. Jadi ni nota yang saya dah buat, bukan tak buat terjemah sekali kan. Jadi nak minta tolong Ustaz sambung nota ni selepas ni. Jadi saya akan ambil dalam sejam ni, kita katakan 8:30 sampai 9:30, selebihnya sampai 12:30 kita berbengkel. InsyaAllah kita berbengkel. Kita ada pakar-pakar kita ni, Ustaz Asim Madza di sini, orang LPM insyaAllah. Jadi Ustaz Ismail ada, kita boleh buat dalam 3 kumpulan, pecahkan kepada 3 kumpulan untuk kita selesaikan beberapa tajuk. Baik, kita tengok dapatan yang saya buat semalam. Kitab Al-Buyu' wa ghairiha minal mu'amalat. Di SKP kita dalam dia standard pembelajaran zikrul ta'rif al-bay' lughatan wa syara'an, zikrul dalil ala masyru'iyatil bay'. Maka al-bay' lughatan muqabalatu syai' bi syai'in, pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Baik pada syara'an muqabalatu mal bi mal ala wajhin maksus, pertukaran harta dengan cara yang khusus. Sebab zaman dulu tukar barang dengan barang, sistem barter. Maka dengan sebab itulah dalam musim korban kita yang lepas, kita kata tak boleh kita beranggapan apabila lembu A, lembu B, lembu C kita campurkan ke semuanya, kemudian daging lembu A cover lembu B, daging lembu C cover lembu A. Contohnya tak boleh, hukumnya haram. Sebab apa haram? Kerana pertukaran daging korban dengan daging korban sama macam jual beli. Sedangkan pada hukum korban tak boleh jual beli. Alhamdulillah negeri Selangor, apabila saya bentangkan di peringkat kita katakan tinggi, sampaikan pengarah mengikut sekali, maka akhirnya dikeluarkan surat edaran tak dibenarkan percampuran daging korban. Selama ni kita berceramah cerita saja, tapi apabila pihak berkuasa kita tak ambil berat, orang takkan dengar cakap kita ustaz ni. Tapi bila dia keluar je surat arahan, sami'na wa ata'na, barulah bayuh pakai tanya sebab apa selama ni boleh, sekarang ni tak boleh. Bila kita cerita balik, itu asasnya. Kita tak boleh kata tak apalah, cover lah. Kita ambil aja daripada lembu A untuk sedekah wajib fakir miskin. Semua sekali lembu A bagi fakir miskin, lagi 2 ekor lembu bagi semua jemaah, hukumnya haram. Kenapa? Tak tertunai hak wajib fakir miskin yang ada pada lembu B dan lembu C. Dan dalam masa yang sama, anggapan daging lembu B dan lembu C cover balik untuk pemilik lembu A, itu adalah perbuatan tukar daging dengan daging, yang mana pertukaran itu sama seperti hukum jual beli ini. Muqabalatu mal bimal ala wajhin makhsus. Maka dia jadi seperti jual beli, maka hukumnya haram. Kita dah heran kenapa dah rajin pergi masjid, dah rajin sembahyang, dah rajin kita katakan buat baik, tapi masyarakat kita macam tu juga, kerah hati dia.
Kalau komplit, Masya Allah, ya, bahasanya dahsyat-dahsyat. Ya, kalau bercakap, Masya Allah, ya, nampak bengisnya. Ya, kita kena tahu bahawa makan yang haram itulah punca, ya, punca mengeraskan hati. Ya, rupa-rupanya selama ni yang duk supply makan haram masjid. Ya, yang duk supply makan haram itu masjid. Sebab apa? Tak mengambil kira hukum hakam. Dia asas di dalam pelaksanaan ibadah korban, mencegah seluruh masyarakat makan yang haram apabila hak wajib fakir miskin pada setiap ekor lembu tak diasingkan lebih dahulu. Ya, maka orang ramai makan yang syubhat, ya, bercampur yang halal dengan yang haram. Ya, itu kadang-kadang, ya, kita duk heran sebab apalah masyarakat kita tak berubah-ubah. Ya, baik. Okey. Dalil masyru'iyah dia, ya, wa halallahu al-bai'a, ya, innamal bai' an taradin. Dalam hadis Nabi kita katakan innamal bai' an taradin. Kemudian ijma' bermaksud, ya, baik ini, ya, ada ijma' ulama berkenaan dengan ia salah satu daripada asas di dalam syariat Islam. Baik, yang berikutnya, tuan-tuan bayangkan ni satu malam je saya buat macam ni. Patutnya Ustaz boleh buat lagi baiklah. Ya. Sebab saya memang semalam pun sempat juga sampai pukul 1 pagi siapkan. Ya. Aqsamul buyu', ya. Bayan arba'at anwa' al-buyu'. Ya, dalam kitabnya standard pembelajaran menerangkan 4 jenis jual beli. Yang pertama ialah bai' ainin musyahadatin, ya, ay mar'iyatin lil mutabayi'aini fajaidun lintifa'il gharar. Jual beli barang yang dapat dilihat, iaitu oleh penjual dan pembeli, maka ia harus kerana tiada gharar. Tak ada unsur penipuan, tak ada unsur kita katakan manipulasi. Ya, bila ada unsur manipulasi itu yang akan jadi masalah. Ya, sebab itu di dalam mazhab kita, ya, dalam bab wakalah, ya, wakalah dengan akad majhul tak boleh. Ya, tapi bila kita sebut orang marah, ya, wakalah dengan akad majhul. Contoh, saya mewakilkan pihak NGO untuk menguruskan ibadah korban bagi diri saya pada tahun ini dengan bayaran RM750 termasuk kos pengurusan. Termasuk kos pengurusan itu akan majhul. Mazhab kita tak lepas tu, mazhab Maliki dia lepas. Ya, itu akan majhul. Sebab apa? Di situ terselit manipulasi. Yang nak diuntung kat situ dah dia tutup. Termasuk kos pengurusan. Ya, beli lembu murah aja. Ya, tapi dia nak klaim ada serta lebih-lebih kat situ, kos pengurusan. Ya, beli lembu di Kamboja 350. Ya, contohnya. Tiba-tiba dia klaim sampai 500. Hal lebih tu apa? Kalau dia letak jelas kos pengurusan berapa, untung banyak ni. Ya, orang kata macam tu pula. Maka dia selindung di balik termasuk kos pengurusan. Ya, akad yang macam tu tidak sah. Macam mana nak buat? Ya, bila akad macam tu tak boleh, maka akan mengakibatkan, ya, implikasi kepada ibadah orang. Bila dia tidak sah menjadi wakil, ya, macam mana dia nak niat? Macam mana dia nak belikan, nak urus takbir duit orang beli lembu? Ya, banyak lagi kena mengaji. Ya, jangan nak berniaga saja. Ya, berniaga jual goreng pisang di jalan lebih selamat. Ya, daripada ambil peluang berniaga yang melibatkan ibadat orang. Bahaya kalau tak suruh itqan, bertekun sungguh dalam, ya, dalam hukum, ya, kalau tak warak dalam, ya, dalam menjaga batas halal haram. Jadi di situ ada gharar, ya, ada gharar, ada unsur kita katakan manipulasi ke situ. Maka syarak tak izinkan, ya, syarak tak izinkan. Maka begitulah juga bila dikatakan jual barang yang jelas kelihatan tak ada gharar, dah nampak dah. Ya,
innamal bai' antaradin, sesungguhnya perniagaan itu, jual beli itu atas dasar redha meredai. Maka saat dia tengok barang macam tu, dia pun setuju, kita letak harga, dia setuju, maka pada ketika itu sah jual beli. Hanya sah jual beli. Walaupun kita tak makan durian, isi dia aja, kulit kita tak makan. Ya. Tapi tak boleh kita kata, oh peniaga ni menipu. Sebab apa? Timbang sekali kulit. Sebab kalau tak ada kulit, isi ada. Kalau tak ada kulit, isi pun tak ada. Ya. Maka kulit itulah yang menjamin kesegaran dan kecantikan isi dalam durian itu. Ya. Kalau kita katakan peniaga-peniaga kata okey, tak apa, kita buka dulu timbang isi saja. Timbang isi saja sekilo berapa? Contohnya sekilo 68. Kalau timbang biji, kira beli borok. Sekilo 30 contohnya. Maka tak apa, sebab akadnya macam itu lah. Baik, yang berikutnya ialah bai'u syai'in yasihhu salamu fi, jual beli salam. Jual beli salam ialah jual beli sesuatu yang dinyatakan sifat-sifatnya sahaja dengan lafaz salam. Seperti kita katakan dia tunjuk katalog, ataupun dia tunjuk, kita katakan iklan, dia nyatakan sifat-sifat. Kalau jualan lembu korban yang lepas, dia beritahu grade A, dia jamin daging sekitar 100 kilo. Kalau timbang hidup 350 kilo. Tapi bila kita dah proses, daging tinggal 100 kilo contohnya. Maka jelas. Tiba-tiba sampai pada kita buat jual beli salam. Hantar kita order grade A, tiba-tiba hantar naik grade C. Bermaksud apa? Salah lah. Akad jual belinya salah lah. Khianat lah. Tidak sah lah jual belinya. Wajiblah kita minta balik, ganti. Jangan duk berlemah peserta pula, tuan-tuan nampak macam mana. Kami order dulu yang A, tapi dia hantar yang C. Yang peserta kata okey lah, tak apalah, yang hantar yang C pun bagilah balik duit kami. Sebab apa? Wakalah dulu beli yang A. Jumlah harga yang diletakkan harga lembu A, harga lembu grade A, tiba-tiba yang hantar grade C. Sebab apa tak pulangkan duit? Duk berlemah peserta saja tapi duit tak pulangkan. Itu pun penyakit juga. Maka kena bertegah sungguh. Sebab itulah bayar depositnya dulu. Bila sampai kita tengok tak menepati syarat-syarat dia, jangan bayar. Ganti ataupun kira harga ni, kira harga kecil ni, kami tak nak bayar sebab kami order dulu yang lain. Tapi banyak pengurus-pengurus ni dia bukan pelemah peniaga, dia pelemah peserta. Pelemah peserta. Sunat dalam berkorban ni, para peserta makan bahagian hati binatang korban. Sebab Nabi kita makan bahagian hati. Tapi yang terjadi ni tuan-tuan, bukan para peserta makan bahagian hati, peserta makan hati. Peserta makan hati. Kecewa disebabkan apa? Pengurusan dalam pelaksanaan tadi itu banyak rosak. Okey, maka jual beli salam ni dia dalam bentuk, kita katakan ni dalam bentuk dia menyatakan sifat-sifat barang yang nak dijual, maka dengan akad jual salam. Baik, yang berikutnya jual beli yang ketiga, bai'u ainin ghaibatin an majlisil aqdi أو حاضرة فيه لم تشاهد للعاقدين فلا يجوز للنهي عن بيع الغرر. Jual barang yang tak kelihatan semasa jual beli, atau barangan yang ada tetapi tak dilihat oleh mereka yang berakad, baik penjual maupun pembeli, maka tidak boleh, yakni tidak sah kerana tegahan jual beli gharar, yang boleh ada penipuan padanya, yang boleh ada manipulasi padanya. Yang berikutnya ialah bai'ul manafi', jual manfaat. Seperti kita katakan akad ijarah, akad sewaan. Dalam masalah menyewa tempat, masalah menyewa kenderaan dan sebagainya, itu baik al-manafi', sebab kita tak jual kereta kita, cuma dia menggunakan manfaat kereta kita dalam tempoh tertentu, rumah dalam tempoh tertentu,
Wahwal ijarah sayati itu maksudnya akan datang nanti keterangannya dalam tajuk ijarah. Nombor 2 dengan nombor 3. Nombor 2 jelas salam, dia beritahu barang memang tak ada, tapi sifat-sifatnya ada. Maka bila dia hantar barang nanti mesti menepati sifat-sifat yang ada tadi. Maka sebab itu sah. Yang ketiga ni, jual beli barang tak ada dan tak ada nyatakan sifat apa, maka tak boleh macam tu. Okey, berikutnya